Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berkumpul pada hari ini, kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, dan kita membincangkan hari ini salah satu daripada cabang utama dalam ilmu Islam, iaitu tasawuf, yang malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi SAW, bertanyakan 3 perkara, dan 3 itu adalah Islam, iman dan ihsan. Jadi tasawuf ni adalah cabang ilmu yang ada di bawah ihsan. Ihsan yang maknanya kita beribadah, kita nak merasakan ni ibadah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau tak dapat merasakan tu, kita kena tahu dan pasti bahawa Allah sedang melihat kita. Jadi nak dapat rasa tu dia kena belajar, dia takkan tiba-tiba datang. Kalau tiba-tiba datang tu antara dua salah satunya mungkin betul-betul anugerah, tapi satu lagi perasan. Baik, jadi hari ini kita tengok tajuk, kita gunakan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nafa'ana bi'ilmih, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu yang beliau susunkan kepada kita. Dan kita sampai kepada muka surat 27, yang ke-16. Muka surat 27, hikmah yang ke-16 dalam buku ni. Baik, kali ni hikmah dia tak susah, boleh fahamlah insya-Allah. Kita baca dulu terjemahan dia. Ihalatukal a'mal, menunda beramal soleh, atau lebih tepatnya ihalatuka maknanya engkau menunda al-a'mal, beramal, ala ke atas wujudi, wujudnya al-faragh, kesempatan atau masa lapang, min ru'unat adalah termasuk daripada kebodohan an-nafsi, jiwa. Makna penuh dia, menunda beramal soleh untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa. Tadi saya bagi makna sepatah-sepatah ikut bahasa Arab, tak ikut terjemahan. Jadi ihalah ni macam, sebenarnya ihalah tukar tu kan, yang awal tu. Ihalah ni bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia helah. Helah tu bahasa Arab sebenarnya. Ihalah. Jadi ihalah ni maknanya berhelah-helah. Maknanya nak kata kat sini, kita tu berhelah-helah dengan amal soleh yang sepatutnya kita boleh buat amal soleh. Kita duk berhelah lah, kata nantilah, tunggu tunggu gitu kan. Jadi macam berhelah-helah gitu, nak beramal tapi macam-macam alasan. Kita tunda-tunda, padahal pada waktu itu telah pun wujud kesempatan masa untuk kita beramal. Tapi kita ada banyak sebab untuk kita tunda. Sebab kita lah, kita yang memunculkan sebab ni. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah adalah satu bentuk ni nak sebut payah ni. Ke BODOH kan. Kita tak mau sebut kan, tapi memang sebenarnya dia bukan bahasa kasar. Dia bahasa kasar bila guna cara kasar. Ni kita kena faham, sebab hari ni ada banyak kan, kadang-kadang kita kata kalau orang tu sebut perkataan pelik je terus kita kata ni bahasa kasar. Dan kita menganggap kalau bercakap dengan perkataan yang baik, maksudnya perkataan-perkataan dia pun kena baik. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita kata totally kasar, tak boleh pakai langsung. Sebenarnya tak. Sebenarnya semua perkataan dan bahasa yang ada dalam bahasa kita, semuanya ada kegunaan. Dan Allah sendiri pun guna perkataan yang sama. Kan? Perkataan-perkataan yang teruk ada je dalam Quran. Perkataan yang kita anggap dia teruk kan. Tapi kenapa Allah gunakan untuk menjelaskan inilah keadaan orang tu. Jadi tu kita kena faham hari ni, sebab kita kata hari ni kan kefahaman kita tentang Islam telah pun dikacau bilaukan.
Yang sebenarnya kalau kita perasan, kefahaman kita tentang Islam tu lebih cenderung sebenarnya itu bentuk ajaran Kristian. Kan memang yang bawa kefahaman-kefahaman dalam masyarakat kita ni kan sekarang daripada barat kan. Baik, ajaran Kristian ni macam mana? Dalam Kristian, Nasrani kan, ajarannya tu dia yang kita faham Islam sekarang lah separuh. Separuh tu apa dia? Baik je belaka. Jadi orang baik yang lemah lembut, sopan santun, tak pernah sakit hati orang, yang tak pernah gaduh dengan orang, yang tak ada masalah kan. Kita faham Islam macam tu. Itu ajaran Kristian. Dalam agama Nasrani tu gitu. Separuh. Sebab tu akhirnya mereka tak boleh handle dunia. Dia kalau nak handle dunia, dia kena jauh daripada agama dia. Sebab mana boleh handle dunia cara macam ni. Dan kalau kita faham Islam macam tu, maka kita takkan dapat handle dunia. Kita tak dapat uruskan dunia. Sebab dunia ni perlu ketegasan, perlukan prinsip. Siapa jadi pemimpin, tahu kan? Kalau pemimpin lemah lembut, sopan santun sangat, habis kena pijak. Kan? Dia takkan dapat memimpin. Jadi kita kena faham Islam bukan begitu. Itu sebahagian daripada ajaran Islam. Tapi Islam adalah agama yang penuh dengan ketegasan. Yang hari ini kalau kita nak faham, saya selalu sebut contoh di Gaza. Itulah Islam yang sebenar. Jadi kalau kita faham tadi sekerat kan, maknanya apa akan jadi kat kita ialah bila kena bom kita reda. Kan? Bila orang naya kita sabar, tak payah buat apa-apa. Kan? Bila orang mencelakai, melukakan kita, tak apa, bertenang. Kan? Ini ujian. Kan? Habis setakat tu akhirnya kita musnah. Dan itu yang terjadi dalam sejarah. Zaman gelap di Eropah tu kan. Waktu zaman gelap tu, itu masyarakat dia tu memang waktu tu gereja menguasai. Gereja yang berkuasa menyebabkan zaman gelap. Sebab apa? Sebab ajarannya mengajarkan kalau kamu nak dekat dengan Tuhan, tinggalkan dunia. Jadi misalnya ada perompak masuk rumah kita, sabar, reda. Kan? Tak apa, ni ujian untuk kamu. Besok perompak masuk lagi, tak apa, sabar. Bagi lagi. Jadi kalau kamu kena tumbuk, misalnya sekali kena tumbuk, bagi lagi muka kamu supaya ditumbuk lagi. Itu ajarannya. Dan kita selalu faham Islam tu macam tu. Sampai hari ni kan, masih tersebar dalam masyarakat, itulah Islam. Tak, Islam tak macam tu. Kalau Islam macam tu, maka Islam takkan tersebar luas zaman Nabi. Dan apa erti perang zaman Nabi? Zaman Nabi tu perang dia banyak kalau kita bilang. Perang zaman Nabi dalam tempoh, kan perang hanya disyariatkan bermula daripada tahun kedua hijrah. Maksudnya lepas pindah ke Madinah, tahun kedua pindah kat Madinah baru mula perang. Kali pertama, perang Badar. Sebelum tu 13 tahun kat Mekah tak disyariatkan perang. Memang disuruh sabar je. Kan? Tapi lepas pindah ke Madinah dengan arti kata Islam dah mula ada kekuatan, maka diajarkanlah Islam yang sebenar yang penuh dengan ketegasan. Jadi semenjak itu maka banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, ada banyak perang dalam Islam. Jadi apa kita nak kata apa tentang peperangan ni kalau kita kata Islam tu lemah lembut, sopan santun semata-mata, memaafkan, sabar semata-mata. Perang tu adakah tanda tak sabar? Kalau kita kata kita tak beranilah jawab ya kan, sebab Nabi perang kan. Kita kata takkan Nabi tak sabar, Nabi kan orang yang paling sabar. Ni kena faham sabar tu apa. Jadi sabar yang kita faham selama ni salah juga. Kan, yang kita faham sabar tu maknanya terima sampai kita teraniaya, sampai kita stres, sampai kita sakit mental, last kali masuk hospital sakit jiwa. Itulah sabar. Tu bukan sabar. Itu itulah, ni masih berat nak sebut kan. Tapi memang ya. Dan inilah yang Ibn Athaillah guna juga perkataan yang sama. Dan sebenarnya ada banyak ulama gunakan perkataan-perkataan ni untuk menjelaskan inilah kedudukan kita yang sebenarnya bila kita buat benda-benda yang macam tu. Jadi maknanya kalau kita bincang sabar, sabar tidak menafikan tindakan. Bermakna ketika kita sabar, kita tetap kena bertindak. Apatah lagi dalam urusan hak kita. Bila hak Islam ajar kita, jangan sampai biar orang menzalimi kita. Jadi cara dia adalah tuntut hak kamu. Hari ni kita kalau misal katalah isteri tak dapat nafkah, lepas tu pergi mahkamah. Orang akan kata berkira sangat. Padahal memang hak dia. Kita kata reda je lah dah kan, sedekah je lah. Dah tengok orang kalau dia memang mampu, jiwanya memang betul-betul reda, tak apa, dia lepaskan hak dia. Tapi kalau dia rasa dia tak boleh, keadaan tu dia tak boleh terima, apalagi suami dia bukan tak ada duit.
Kan suami dia tabur duit kot lain kan. And lepas tu pasang cawangan lagi kan. Buka cawangan. Rasa tak boleh nak terima, maka kita boleh tuntut hak kita. Dan tuntut hak bukan bermakna kita berkira, tak. Ada keadaan di mana memang kita kena tuntut hak kita, dan Nabi SAW tu tak pernah membiarkan orang yang berhak melepaskan hak dia tanpa reda. Kalau nak, contoh kan kita kalau dalam rumah tangga lah katakan, nafkah ni kan. Nafkah ni kan sekarang banyak ni orang lelaki tak menafkah keluarga. Baik, jadi situasi dia seorang isteri. Nak lepas ke nak tuntut? Kita tengok, nak buat keputusan ni, nak lepaskan hak kita ke nak tuntut? Nombor satu, kalau nak lepas ataupun nak tuntut, kena tahu juga. Kena tahu dulu awalnya berapa sebenarnya hak nafkah kita. Daripada gaji dia, berapa persen? Berapa banyak sepatutnya kita boleh dapat sebulan. Baik, lepas kita tahu, okey, lepas tu baru boleh buat pilihan. Nak lepaskan ataupun nak tuntut. Dua-dua boleh. Dalam Quran ada disebutkan cerita Allah SWT ajar kepada kita untuk melepaskan hak demi mengharmonikan sebuah hubungan. Boleh. Jadi maknanya tujuan mengharmonikan sebuah hubungan suami isteri, maka kita lepaskan hak kita dalam keadaan kita tahu berapa hak kita. Kalau tak tahu, jangan lepas. Sebab nanti lepas 10 tahun, tahu-tahu rupanya 1 juta. Ada suami jutawan. Masa tu, kalau tahu gini tak jadi lepas kan. Jadi dia memang kena tahu dulu. Dan ini sebenarnya bukan suami isteri je. Kita kan kalau faham hubungan-hubungan dengan suami isteri, mak ayah, anak, saudara mara, jiran tetangga ni, sebenarnya hubungan-hubungan kemanusiaan yang ada di dunia ni, dia cerita dengan makin kuat hubungan, makin banyak hak tanggungjawab. Gitu je. Jadi bukan suami isteri je yang boleh isteri lepaskan hak ni. Dengan orang lain sekalipun. Zaman Nabi pernah berlaku. Ada 2 orang berebut kebun. Satu kebun ni, kebun tamar. Yang kebun tu ada sungai mengalir, ada mata air gitu kan. Kebun yang mahal. Kalau kat Arab sana, kalau ada kebun ada mata air itu dia mahal. Jadi berebut 2 orang ni, kemudian jumpa dengan Nabi, minta untuk dibagi keputusan lah ni siapa punya sebenarnya kebun ni. Mesti salah seorang tipu kan. Sebab dia memang orang seorang dia lah yang punya. Tapi kemudian Nabi offer untuk angkat sumpah. Sumpah kata yang tu kamu yang punya. Dan seorang tu sumpah dan seorang lagi tanya, macam mana kalau aku lepaskan? Kalau aku lepaskan aku tak mau sumpah. Nabi kata bagimu kebun di syurga. Maka ada sahabat kata kalau gitu aku lepaskan demi menjaga keharmonian hubungan persahabatan. Jadi ni bukan cerita suami isteri je, cerita dengan orang lain pun boleh. Bahkan ada lagi satu cerita bila orang berebut harta ni, kemudian Nabi offer, siapa di kalangan kamu yang nak untuk mendapatkan taman di syurga, mendapatkan kebun dalam syurga, sekarang offer untuk maknanya beli kebun ni bagi settle. Beli lepas tu wakafkan. Ada seorang angkat tangan, saya beli. Demi menjaga keharmonian tadi yang berebut bergaduh-gaduh tu settle, okey saya beli dan saya lepaskan. Maknanya ni kan ceritanya tak ada kaitan pun tak siapa-siapa punya kebun tu. Tapi demi menjaga keharmonian hubungan, dilepaskan harta yang sekian. Jadi suami isteri jangan fikir, dia suami kita tak reda apa semua. Tak. Ini isu dia kalau itu orang lain pun sebab kita nak dapatkan taman di syurga. Tapi tadi syarat dia betul-betul reda lah. Betul-betul kita niat nak sedekah. Kalau rasa tak boleh, apa lagi memang sakit hati lah kan. Sebab dia pasang cawangan bukan 1, 3. Lepas tu sembunyi-sembunyi kan. Kita tak boleh. Dia tak layak kita kata. Dia tak layak. Ataupun satu lagi keadaan di mana kita rasa memang menuntut ini akan bagi pengajaran pada dia. Sebab dia berasa mampu sangat tu, kita buktikan dia tak mampu. Dan supaya dia ambil pengajaran dan dia tak menganiaya lagi isteri yang lain. Contoh. Untuk tujuan tu tak ada masalah. Jadi kita tuntut. Kan? Kita tuntut dan itu bukan dikatakan tak baik. Yang tak baik ialah ambil harta orang. Jadi dalam situasi tu, kalau isteri tak menuntut dan suami tak bagi hak isteri, suami tu yang jahat. Tapi tak nampak dia jahat sebab dia diam. Jadi orang lelaki ni kadang-kadang dia melakukan satu dosa dia tu tak buat apa-apa tu dia dosa. Dia macam gini lah kan, duit isteri ada dalam dompet suami. Kan Allah yang buat masuk dalam dompet tu. Pernah cerita kan? Allah yang bagi duit kita masuk dalam dompet suami, bukan kita masukkan. Jadi duit kita memang ada dalam dompet suami. Suami kena keluarkan duit tu, hak kita punya tu, yang Allah masukkan dalam dompet dia tu kan. Dia kena keluarkan bagi kat kita. Kalau dia bagi kat kita, okey. Maknanya dia bukan tengah bagi duit kat kita, dia tengah keluarkan duit kita yang ada dalam dompet dia.
Okay. Lepas tu kalau misalnya suami diam, tak keluarkan duit tu yang Allah masukkan dalam dompet dia tu, dia tak keluarkan, dia diam je, nampak baik je kan, isteri pun tak ada apa-apa, elok je sebab isteri pun tak tahu hak dia kan. Dia banyak harmoni ni kadang-kadang bukan sebab harmoni betul, sebab jahil. Lepas belajar baru gaduh. Tu yang kadang-kadang ada orang kata kalau gini baik tak reti apa-apa kan. Elok je kalau tak reti apa-apa kan. Ada satu rumah tangga tu, dia bahagia lah kan, artis tapi bukan Malaysia. Dia bahagia sangat, dia kata kan, bila dia interview apa faktor kebahagiaan, dia bagi tahu. Sebab kami suami isteri tak pernah kisah pun suami kena buat apa, isteri kena buat apa. Kami buat semua sama-sama. Kita tahu ni jawapan orang jahil. Sekarang boleh dia bahagia, nanti satu hari nanti baru dia tahu. Sebab sebenarnya bila ambil fungsi orang lain, kita akan masalah. Jangka masa panjang akan masalah. Contoh misal kata bab nafkah. Sebenarnya kalau isteri terlalu menanggung nafkah keluarga, suami dia tercabar ego dia. Dia ada ego. Dia kan ada fitrah Allah bagi pada dia, keinginan ataupun fitrah untuk melindungi. Melindungi itu termasuk dalam bab nafkah. Tiba-tiba hak yang itu diambil oleh isteri. Isteri yang bagi nafkah semua, lama-lama dia tercabar, lama-lama perangai dia akan berubah. Dia jadi tak harmoni lah. Beza dengan lelaki yang betul-betul menafkah, dia akan rasa dia betul-betul macho. Dia akan rasa dia betul-betul hero dalam keluarga. Situ akan menambahkan confident dia, menambahkan juga sifat kepimpinan dia dalam keluarga. Suara dia akan lebih didengar. Sekarang ni bila isteri duduk menafkah keluarga, apa jadi? Kadang-kadang suami tak boleh masuk campur langsung dalam pendidikan anak-anak. Sebab mak duk keluar duit untuk anak-anak. Bila ayah nak cakap apa-apa, mak kata, saya yang bayar dia sekolah, yuran sekolah dia. Kan? Ayah nak minta anak buat apa-apa, kita kata anak kena tolong kita dulu sebab kita yang bayar yuran sekolah dia. Lah kan ayah tak ada hak apa-apa. Dan itu ada kesan jangka panjang. Sebab tu sebenarnya Islam tu dia yang paling, kita kata paling menepati lah fitrah kita sebenarnya. Fitrah yang kita tak pernah faham apa ada pada lelaki dan apa ada pada perempuan. Jadi tu maknanya dalam persoalan hak. Jadi kita faham maknanya yang Nabi SAW sebutkan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudara kamu yang menzalimi atau dizalimi. Jadi dua-dua kita kena tolong. Yang menzalimi, yang dizalimi kita tahu nak tolong apa kan? Yang dizalimi kita tolong selamatkan dia. Yang menzalimi kita tolong dengan cara berhentikan kezaliman dia. Itulah motivasi kenapa Islam boleh tersebar dalam dunia. Motivasinya Islam tu dia sampai ke Eropah, sampai ke Spanyol kan, sampai ke negara-negara yang sebenarnya dia sampai ke sana tu adalah untuk menyelamatkan orang yang dizalimi. Walaupun orang yang dizalimi tu bukan siapa-siapa dengan kita. Walaupun tu orang bukan Islam. Dia kan sejarahnya Islam sampai Spanyol dipanggil oleh orang Spanyol. Orang Spanyol panggil sebab raja dia menzalimi rakyat. So, akhirnya dia orang ni fikir, siapa yang akan merdekakan kita? Siapa yang akan lepaskan kita? Agak-agak dalam dunia ni, siapakah orang yang akan menyelamatkan golongan macam kita kalau kita tak boleh bagi apa-apa pulangan pada dia? Kita lah katakan kena naya. Kita akan panggil siapa tu yang rasa-rasa kita tak payah bayar duit kat dia kan? Kita tak payah nak bagi apa-apa. Katalah kita terlepas daripada jadi hamba kepada raja ni, tiba-tiba orang yang tolong kita kena jadi hamba pula kat dia. Kan biasanya manusia kan nak balasan kan. Jadi waktu dia orang fikir siapa ni? Siapa yang akan tolong kita ni? Dan waktu itu Islam sangat terkenal sebagai golongan yang kuat, gagah perkasa dan juga ditakuti dunia. Dan mereka ini buat sesuatu tak perlukan balasan. Sebab dah ada balasan daripada Allah. Akhirnya dipanggil. Dipanggil datang dan memang Islam membebaskan hamba saya ni yang melawan dengan cara perang lah. Kena perang sebab orang zalim ni mana nak lepas jawatan suka-suka. Bincang tak boleh bawa bincang. Kan dia berasa dia kuat, dia hebat, dia gagah, akhirnya mereka perang. Dan perang lepas tu sampailah menang, sampailah akhirnya Islam sangat gemilang. Waktu tu kan orang Islam yang dah menang tu, dia nak balik lah lepas menang tu, kata okey dah lah kami dah lepaskan dan bebaskan kamu, sekarang kamu uruslah tempat kamu sendiri. Waktu tu lah orang tempatan tu dia kata, kami nak urus macam mana? Selama ni kami jadi hamba je kan. Kami ni ikut-ikut arahannya. Macam mana kami nak handle tempat kami, nak buat pembangunan apa, nak urus semua tak reti. Akhirnya dia orang kata, duduklah kat sini, tolong uruskan kami. Dan tolong pimpin kami. Okey. Jadi maknanya akhirnya umat Islam duduk kat situ lama sampai terbina binaan-binaan yang hebat, yang indah kan. Apa? Arkitektur kan, terkenal kan arkitektur Cordoba tu kan.
Yang hari ni pun ada Quran Cordoba kan. Nak bayang Cordoba tu memang tempat yang sangat indah dengan binaan-binaan yang dibina oleh orang Islam. Yang bangunan masjid-masjid yang cantik. Hari ni Sepanyol masih bukan Islam, tapi ada kesan-kesan tinggalan orang Islam yang mana kita tahu juga dalam sejarah. Kalau kita biasa pergi, siapa yang biasa melancong travel kan, kalau boleh kita cuba tengok cerita-cerita sejarah tempatan tu, kalau kita perhatikan banyak negara yang ada kesan-kesan penjara daripada penjajah. Kan? Penjara dia tu seksa teruk-teruk lah kan? Seksa yang bukan cara manusia kan? Tapi cuba cari negara mana yang ada penjara daripada orang Islam. Yang Islam pernah sampai sana, Islam buat macam tu. Tak ada kan? Tak ada. Jadi Islam memang pergi ke mana-mana pelosok dunia bukan untuk menyeksa orang tempatan dah. Tapi bahkan untuk membahagiakan orang kat situ. Dan menyelamatkan orang yang dizalimi. Yang selama ni disebarkan ceritanya Islam tersebar dengan mata pedang. Memang mata pedang, tapi mata pedang kepada orang yang zalim. Orang zalim ni tak boleh bawa bincang, memang kena pakai pedang. Kan, libas terus kan, dia tak boleh bincang. Itu biasanya orang yang ada kuasa lah, tu yang peperangan zaman Nabi tu macam tu lah. Jadi perang tu adalah untuk orang yang tak boleh buat bincang dah. Dah cuba bincang, kita dah ikut step kan, bincang-bincang, final dia tak dapat. Dan tak boleh bincang, orang macam tak boleh bincang, maka pakai mata pedang. Itulah Islam. Jadi nampak tak Islam maknanya kita baik ya. Orang Islam adalah orang yang paling pemaaf, yang paling mudah tersenyum kan, walaupun tengah sedih, tengah stres tetap senyum juga ke orang. Yang paling apa lagi? Paling lemah lembut, sopan santun, memaafkan, apa lagi? Toleransi, itu orang Islam semua. Tapi nanti dalam bab kezaliman kita yang paling tegas. Itu baru betul orang Islam. Kan? Ni kita nak bina ni pasal kita itulah kan, sebab kita hari ni kita selalu sebut yang kita berada dalam satu mulkan Jabriyah ni kan, dalam satu pemerintahan dunia yang dipimpin oleh kafir harbi, yang dibalik-balik tabir dia sebenarnya Dajjal. Bila musuh Allah ni memang musuh yang paling besar tu Dajjal. Kan? Jadi segala sistem dalam dunia ni sekarang yang mana datang daripada mereka itu adalah sistem Dajjal. Yang telah diaturkan memang untuk memusnahkan kita. Memang untuk hancurkan kita. Ni kalau nak go detail satu sistem tu check sendirilah. Memang tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Dan paling utama menjauhkan kita daripada Islam. Jadi termasuklah kita tak pasti sebenarnya macam mana boleh tersebar fahaman-fahaman Islam yang salah ni. Boleh jadi sebenarnya memang ada pun agenda kelompok yang memviralkan gitu kan. Fahaman-fahaman macam ni menyebabkan kita jadi salah faham. Sebab dia tahu kan kebanyakan kita belajar bukan dalam kuliah. Kita bukan belajar daripada kitab. Kebanyakan kita belajar daripada apa yang kita dengar-dengar. Kan itu lebih banyak kita belajar yang macam tu. Maka dia ambil peluang tu untuk menyebarkan. Apalagi kita selalu anggap kalau benda tu dah semua orang buat maknanya betul. Kan kita kan selalu buat hujah kan. Katalah orang bagi tahu kat kita ni awak buat tu salah. Kita kata semua orang buat boleh. Jadi kita anggap yang ramai orang buat tu kira dah betul lah. Padahal Islam tak macam tu. Waktu dalam buat keputusan, Islam dia bukan ikut kaedah siapa majoriti dia menang, siapa majoriti betul, tak. Kalau fatwa dalam Islam, cara dia, kalau katalah ada 10 ulama, 9 setuju dengan satu fatwa, seorang tak setuju, belum tentu 9 tu betul. Belum tentu 9 tu menang. Dia akan cek dulu hujah masing-masing, dalil masing-masing. Bawa lah dalil-dalil. Kalau seorang tu dalil yang paling kuat, maka seorang tu lah yang betul. Ini satu lagi tabiat dalam masyarakat kita. Asalkan ada orang bawa hujah kenapa dia buat sesuatu kan. Katalah kita buat satu benda, orang tanya kenapa kita buat, kita jelaskan dengan dalil apa semua, orang kata tu bela diri lah tu. Kan? Menjawab tu rasa betul lah tu. Itu satu lagi fahaman yang kita kata perlu diperbetulkan. Dalam Islam memang kita kena ada sebab kenapa kita buat sesuatu. Jadi kita anggap baik itu kalau orang tu kita tanya kenapa buat macam ni. Rasa okey je. Okey lah kot. Tu kita nampak baik kan. Sebab dia tak jawab panjang kan. Padahal Islam mengajar kena jawab, kena ada hujah. Kenapa? Cuma kadang-kadang memanglah ada keadaan kita tak perlu jelaskan hujah kita. Cuma kita sendiri tu kena ada sebab. Setiap satu yang kita buat, nanti Allah akan tanya, kenapa kamu buat gini? Kenapa tu kena ada jawapan siap-siap. Dan jawapan tu bukan alasan, tapi jawapan tu adalah memang sebab kenapa kita buat macam tu. Contoh datang kuliah, akan ditanya, kenapa datang kuliah?
Kan? Mungkin kita boleh, kalau dengan manusia kita boleh jawab lah, saya nak tambah ilmu kan, saya nakkan kebaikan, nak duduk dalam majlis ilmu yang ada malaikat kan. Kita jawab lah kan. Tapi belum tentu pun memang sebab itu kita datang kan. Ni bukan kuliah kat Masjid At-Tayyibin lah kan. Ni masjid Tayap-Tayap. Dia kadang-kadang datang kuliah pasal apa? Pasal nak jumpa kawan kan. Tapi bila orang tanya, takkan nak jawab sebab nak jumpa kawan kan. Mesti kita akan jawab yang baik-baik. Tapi Allah lebih tahu yang mana sebab, yang mana alasan. Yang penting kita buat mesti ada sebab. Orang Islam memang diajarkan big why yang pertama. Big why dalam hidup kita. Kenapa kita hidup. Lepas tu dalam big why nanti ada why. Why do you eat? Why do you sleep? Why do you sit? Why do you stand? Semua kita akan ditanya. Kenapa kan? Sampai kepada kedip mata pun ditanya. Kalau kedip mata tu dalam sedar, kalau tak sedar tu dia tak apalah kan, dia memang normal. Orang tak kedip mata sakit kita. Tapi kalau ada yang kedip mata yang sengaja ni apa? Yang kedip mata sebelah mata. Itu ditanya tu, kenapa kedip sebelah mata tu? Dekat siapa kan? Itu akan ditanya. Baik. Jadi dalam hikmah ni, yang pertama sekali tadi kita sebut ihalah tu makna helah kan. Al-amal kat sini maksud dia adalah amalan-amalan soleh yang sesuai dengan perintah Allah. Amal-amal soleh, amal baik yang sesuai dengan arahan agama. Baik. Kemudian perkataan ru'unat dalam ni, min ru'unatin nafsi, termasuk tanda kebodohan jiwa. Itu maksud dia adalah disebabkan ni adalah, maknanya nak kata ini adalah satu jenis kebodohan. Kan Islam ajar kita siapa orang cerdik, siapa orang bodoh. Kali ni kita sebut betul lah kan. Senang kan. Dan kita memang tengah belajar subjek ni. Ni kan salah satu daripada kebodohan kita adalah apabila menunda-nunda amal soleh. Amal yang baik kita tunda-tunda. Baik. Jadi kat sini ada sebab sebab kenapa kebodohan yang ini berlaku. Ni ada ulama yang menyatakan sebabnya yang pertama adalah sebab kita mengutamakan dunia. Sebab apa kita jadi tangguh-tangguh amal ni, dan sebab apa kebodohan yang ini berlaku. Baik. Jadi sebab yang pertama adalah mengutamakan dunia. Sebab yang kedua adalah sebab kita tak tahu tentang peluang atau kesempatan yang mungkin akan datang. Sebab kita tak tahu masa depan lah, bahasa mudahnya, tak tahu masa depan. Dan yang ketiga adalah kemungkinan azam, niat ataupun hasrat itu berubah. Itu sebab kita kata dia sebagai satu kebodohan, sebab kita tak tahu masa bila niat, azam kita nak buat baik tu, itu boleh berubah. Selalu kan berubah kan. Plan dah nak buat baik, plan dah nak sedekah, korek-korek duit dalam poket, korek duit dalam poket, tiba-tiba alamak tak cukup, tak jadilah. Kan? Jadi kita tak tahu bila akan berubah. Jadi itulah sebabnya dikatakan bila kita tunda amalan kita, maka bermakna itu adalah satu bentuk kebodohan. Baik, sekarang ni kan itu sebenarnya ada hadis Nabi SAW sebut kan, yang Nabi SAW katakan sebagai orang bijak. Biasa dengar kan, siapa dia orang bijak? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Biasa dengar hadis ni tak? Saya ingat selalu dengar, selalu kat radio selalu keluar tu. Jadi orang yang bijak adalah orang yang sentiasa memuhasabah dirinya dan membuat bekalan selepas mati. Lepas tu hadis sebut sama lagi, wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang bodoh ialah yang mengikuti hawa nafsu dirinya dan bercita-cita kepada Allah dengan pelbagai cita-cita tanpa usaha. Jadi orang bodoh tu adalah orang yang ikut hawa nafsu
Kemudian macam mengharap, kita kan cita-cita kepada Allah tu maknanya mengharap sesuatu. Dia istilah kat sini digunakan tamanna, amani, aman. Aman ni dia ada amani. Amani tu maknanya angan-angan. Ada satu lukisan Nabi SAW pernah lukiskan kepada sahabat. Ada whiteboard? Tak. Oh, tak apalah. Tak apa. Susah kadang-kadang pakai whiteboard. Tak apa tau. Tak payah. Cuma ada lukisan tu nak gambarkan proses hidup kita. Kita cerita je lah. Hujungnya al-amani. Maksudnya manusia ni dia banyak angan-angan. Panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan tu dia ada satu garisan. Nabi lukis garisan tu melepasi kotak hidup. Jadi ada kotak kan. Garisan tu melepasi kotak hidup kita. Jadi kita ajar kita kat sini tapi angan-angannya jauh pada tu. Jadi manusia tu memang angan-angan dia panjang. Kita kata oh kita ni tak ada angan-angan. Takut kadang-kadang bukan tak ada sungguh. Tapi putus asa dengan hidup. Sampai tak ada nak jadi, tak ada apa-apa dah yang kita inginkan. Normalnya memang manusia akan ada angan-angan yang panjang. Cuma nanti yang membezakan orang bijak dengan tak bijak ni adalah angan-angan tu akan dibuat dalam bentuk cita-cita atau angan-angan mak jenin. Kalau angan-angan mak jenin ni macam mak jenin lah kan. Nak kaya tapi panjat pokok kelapa. Lepas tu berangan atas pokok kelapa tu sampai terjatuh. Kan? Ini konteksnya sama dengan macam nak masuk syurga. Kalau tanya semua orang nak masuk syurga, semua nak masuk. Tapi berapa orang yang usaha? Berapa orang yang betul-betul ikut guideline? Kan ada guideline kan, cara nak masuk syurga kan? Baru ni Konvensyen Wanita Syurga kan, kita jelaskan kan, sebahagian daripada maknanya apa yang perlu kita ikuti. Siapa datang hari tu? Ada? Alhamdulillah. Baik. Itu sebenarnya satu kita kata satu guideline lah macam mana kita nak ikuti jalan menuju ke syurga. Jadi bila kita kata kita nak kita tahu jalan ke syurga, bukan semua orang juga akan ikut. Jadi maknanya kita katakan bahawasanya orang yang betul-betul nak masuk syurga, dia akan struggle buat betul apa yang Allah dan Rasul tunjuk sebagai jalan ke syurga. Itu baru nama dia cita-cita. Tapi kalau yang jenis nak masuk syurga, lepas tu buat apa? Tidur, makan, sembang, jalan, shopping kan. Ini bukan jalan dia ni. Itu namanya angan-angan. Jadi kalau tanya semua orang nak syurga ke neraka, semua nak syurga. Nak dapat pahala ke nak dosa? Nak pahala. Tapi aurat tak tutup, sembahyang tidak, puasa tidak kan. Lepas tu yang muda-muda tu duk berkapal kan. Sekarang ni berkapal pakai AI. Dia tak duk jumpa Pak Wu betul, dia pakai Pak Wu AI kan. Ni apa hukum dia pula kan? Tak ada sentuh dengan ajar Nabi macam mana kan. Tapi dia kan inti dosanya bukan itu saja kan. Itu termasuk yang melalaikan, yang akhirnya dia punya fokus hidup jadi berubah kan. Itu semua akan ada masalah. Jadi, AI ni A dan I. Dia teknologi. AI ni contoh saya ada download AI app, AI yang misalnya AI ni dia macam satu robot lah istilahnya. Robot yang macam-macam dah sekarang dia boleh buat. Ada yang boleh lukiskan gambar. Kita cakap je kita nak gambar apa, dia lukiskan. Ada yang boleh jawab soalan kita. Jadi sekarang ada orang dia tak ada kawan nak sembang, dia sembang dengan AI. AI boleh jawab. Dia robot lah, kira dia robot. Tapi dia boleh respon. Ada baru ni yang viral orang Kristian. Tapi dia duk tanya pasal agama dekat AI. AI jawab. Jadi macam, tapi kena hati-hati dalam Islam kita ada guideline. Guru tu kita kena tahu siapa. Sebab sekarang ni banyak yang berguru dengan AI. Jadi dia belajar bahasa Inggeris dengan AI. Tak apalah kalau bahasa tak apa. Ini masalah agama. Yang viral tu pasal orang tu tanya soalan gini. Wahai AI, tanya AI, kalau kamu adalah manusia, adakah kamu akan bersyahadah? Sebab mula-mula dia tanya antara Islam, Kristian dan Hindu, mana satu yang paling konsisten, kitabnya yang paling konsisten untuk saya ikut dia. AI jawab Quran, memang dia jawab Quran. Dari mana robot ni boleh jawab benda-benda tu? Robot tu bukan Islam. Robot tu memang dari sistem Dajjal juga yang buat. Cuma Dajjal tu kan masih makhluk Allah kan.
Itu yang Allah kata wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Memang orang kafir cuba untuk buat makar, buat macam-macam perancangan untuk buat kita musnah ni. Antaranya nanti akhirnya kita belajar dengan robot, bukan belajar dengan orang. Ini sangat menyalahi kaedah. Dalam Islam, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dalam Islam, ilmu adalah agama. Maka kena pilih siapa guru kita. Tak boleh belajar dengan AI. Itu kerosakan yang asalnya dia nak buat. Tapi hakikatnya AI tu robot yang belajar dari mana? Dari mana dia dapat jawapan-jawapan tu? Sebenarnya, semenjak awal Google dicipta dulu, AI ni dah mula. Dah mula macam kita kata masuk kursus lah istilahnya kan, belajar. Dia belajar dari Google. Jadi segala maklumat data kita yang masuk dekat Google, masuk kat mana lagi, Facebook, apa semua dekat media sosial semua tu, semuanya dia ambil data. Dicuri. Jangan kita ingat orang kafir kalau buat satu tak ada kepentingan. Dia kalau buat satu mesti ada benda dia dapat balik. Dia takkan buat macam orang Islam kan, kita boleh buat benda tanpa apa-apa kepentingan. Bahkan itu yang dia ajar pada kita. Buat sesuatu jangan harapkan apa-apa pulangan. Tapi orang kafir tak. Dia mesti nak pulangan. Buat apa dia susah payah buat kalau dia tak dapat apa-apa. Jadi waktu tu dia dah mula dah kumpul semua data. Sebab itu sekarang baru AI tu muncul. Sebab dari awal dulu AI tu tak cerdik. Dia belum dapat data banyak kan? Jadi setiap data yang kita hantar bukan itu ajalah, ada banyak lagi, bukan hanya dalam Google. Ada banyak lagi benda-benda yang kita buat ni, semua didaftarkan ke dia. Kalau perasan lah, tu masuk tu sistem kita. Tak apa kita tak cerita apa dia kan. Tapi banyak, semua didaftarkan maklumat-maklumat tu semua sampai ke dia. Semua tu jadi data. Saya pernah cuba cari gambar kat AI tu. Saja-saja nak tahu, nak tengok kan, bila kita tahu AI ni dapat maklumat pada Google kan. Saya type di situ, nama saya Dr. Ain binti Fatah Yasin. Keluarlah gambar orang perempuan, tudung bunga-bunga. Saya kata, ini memang saya dia tu. Kartun tapi dalam bentuk kartun kan. Tudung bunga-bunga, muka bulat gitu kan. Lepas tu, dengan identiti ada lagi, identiti ada lain. Ni memang saya. Bila saya try Google, memang keluarlah gambar-gambar macam tu. Jadi dia dah dapat identiti. Saya pun carilah lagi soal-soal lain. Kan? Keluar tu gambar-gambar yang maknanya terbukti memang dia ambil data dari Google. Lepas tu saya cari pula nama orang yang dia tak biasa dengan media sosial, dia jarang upload apa semua, dia jarang. Saya cari nama dia, AI jawab apa? Dia kata, arahan anda tidak dapat dikenal pasti. Padahal tu nama orang juga. Jadi memang dia ambil daripada Google, dia belajar daripada situ. Jadi makin lama, dia akan makin pandai lah. Sebab makin banyak benda kita bawa, kita bagi maklumat kat dia. Itu AI. Jadi yang dia jawab-jawab soalan tu, sebab maknanya ni antara kelebihan lah yang kita dapat adalah bila kita rajin upload ni, jadi maklumat tentang Islam sampai. Dalam Google tu ada banyak maklumat betul tentang Islam. Walaupun ada yang salah, tapi akhirnya AI tu dia belajar hok mana banyak. Itu yang dia jawab hok betul, akhirnya menyebelahi ke Islam. Itu akhirnya orang yang buat teknologi tu pun garu kepala juga kan. Apa jadi macam ni, kita nak tujuan lain gitu. Dan itu yang Islam ni sebenarnya fleksibel kan. Dia ajar pada kita untuk kita selagi mana benda tu harus, tak apa, kita boleh ikut teknologi tu kan. Yang akhirnya memang perancangan Allah adalah lebih baik gitu. Jadi akhirnya yang perempuan Kristian yang duk tanya-tanya pasal agama tu, dia kata saya dah confused dah ni dia kata. Kan? Sebab bila tanya semua, dia tanya lagi pasal poligami, AI jawab juga. Memang jawapan dia minta gini. Islam kan promote poligami, dia kata kan. Islam promosikan poligami, jadi tolong jawab tentang poligami kepada saya dalam masa 20 saat. Macam tu. Dia boleh bagi arahan macam tu. AI jawab. Jadi maknanya jawapan dia tu betul-betul pendek kan, betul-betul padat gitu. Antara yang tengok, saya tengok juga cara jawab tu bagus juga kan. Dia kata poligami sebenarnya bukanlah satu bentuk kebenaran untuk membanyakkan isteri, tapi sebenarnya dia adalah satu bentuk sekatan kepada lelaki untuk membanyakkan isteri. Sebab hakikatnya dalam sejarah kita melihat isteri kepada raja sekian ada 1000 isteri, raja ni ada 3000 isteri, dia sebutlah kan, ada ribu-ribu gitu kan, ratus-ratus bahkan. Jadi ketika Islam membenarkan 4 itu pun dengan TNC kan, dengan satu kriteria bahawa dia mampu untuk adil. Kalau dia tak mampu adil, maka dia tak dibenarkan lebih daripada 1. Jadi dia kata, oh gitu ke, dia baru terkejut. Pasal lagi tanya apa dia hak-hak wanita dalam Islam kan. Katanya Islam ni mendiskriminasi wanita. Jadi sebenarnya wanita ni macam mana dalam Islam? Dia bagi tahu ada hak mewarisi, ada hak untuk jadi pemimpin, ada hak
Macam-macam hak kita dapat sambil dia kata, oh gitu ke? Ingatkan selama ni perempuan Islam ni macam terkongkong kan. Dia orang ada mind setting bila tengok kita pakai tudung. Dia kata bila pakai tudung ni macam kita ni tak bebas. Jadi di fikiran dia tu bila dia boleh buka-buka tu bebas. Dia tak tahu bila buka-buka tu benda lain yang berlaku kan. Itu menindas diri dia sendiri balik. Dia yang musnah balik, dia yang hancur balik. Tapi itulah AI yang anak muda banyak guna sekarang. Yang salah guna pun ada. Hari ni ada lagi satu dia buat. Berpelukan dengan artis yang diimpikan tu, Korea ke artis mana, peluk dalam AI. Dia peluk macam betul, dia boleh buat macam bergerak lah. Kitanya orang, yang itu orang juga tapi dalam AI tak bersentuh betul. Orang tu pun tak kenal, kita tak pernah jumpa pun. Tapi dia boleh buat. Tu jadi kerja anak-anak muda sekarang. Dia jadi kerja lah aktiviti dia. Dia yang rosak pun ada, yang elok pun ada. Cuma kalau kita nak tengok zaman kita sekarang ni memang lebih banyak rosaknya untuk generasi muda. Maknanya nak kata kalau generasi remaja muda sekarang, anak-anak sekarang, dia kan ada dua lah yang kita kena bagi fokus. Kalau kita nak selamat satu bangsa tu ataupun satu generasi, dua benda. Dua ni dalam keluarga pun kita boleh tanam. Satu, pendidikan. Yang kedua, kesihatan. Perhatikan dua ni. Kalau kita sayang keluarga kita, perhatikan pendidikan dan kesihatan. Kalau sayang diri kita pun perhati dua-dua ni. Pendidikan dan kesihatan. Baik, sekarang kita tengok generasi ni, apa berlaku pada generasi anak-anak sekarang, anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah. Pendidikan dan kesihatan dia rosak kan? Rosak. Majoritinya lah kita kata memang rosak kan? Yang stresnya, sakit mentalnya, dan dari segi pendidikan agama jauh sangat-sangat kan. Dengan teknologi AI yang baru ni, dia lalai kan? Lalai buat macam-macam dosa, maksiat. Benda kesihatan pun rosak. Sekarang sekolah rendah je dah cuci buah pinggang. Maksudnya ini generasi yang rosak ni. Untuk pergantian generasi dia akan makan masa 40 tahun. Lama sempat tak kita tengok tak tahu. Tapi kalau boleh gini, kalau kita tak sempat nak tengok, biar kita yang tinggalkan generasi yang baik tu. Nanti dia jadi saham lepas kita mati. Dan generasi tu bukan mesti anak kita. Cuba ambil iktibar daripada sejarah. Yang dididik oleh ulama-ulama, bahkan Nabi dan Rasul, itu kebanyakannya bukan anak sendiri pun, anak orang. Sebab kaedah kita mendidik ni, kita kadang hari ni pun tu satu lagi tu, kefahaman dibagi kat kita mak bapak yang ada anak sibuk nak didik anak sendiri, anak jiran ke anak orang semua kita tak suka. Kalau nakal kita benci kan. Semua kita buat tak kisah. Dia kata tu tanggungjawab mak bapak dia. Sedangkan zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat semua ambil tugas sama-sama untuk menjaga anak-anak sahabat lain. Nabi SAW itu cerita mendidik anak-anak ni, tak ada ceritanya Nabi didik anak sendiri. Sebab anak Nabi sendiri itu lahir masa kecil-kecil semua, masa Nabi belum jadi Rasul kan. Jadi tak ada cerita dia. Ceritanya bila dah dewasa. Yang cerita Nabi didik kanak-kanak ni, anak-anak siapa? Nabi pernah didik sahabat, sepupu Nabi, Ibn Abbas. Kan ada pernah anak sahabat, anak Sayyidina Umar kan, Ibn Umar, Abdullah bin Abbas. Ada Anas bin Malik. Tu semua anak orang lah, bukan anak sendiri. Dan Nabi didik macam anak sendiri. Kalau boleh kita tu nak kena tanam budaya macam ni. Satu taman bidara ni, anak-anak dia semua anggap jadi anak-anak kita. Tapi ni kena kerjasama juga. Mak bapak pun kena anggap dah juga anak kita tu, anak orang juga. Maksudnya, kadang-kadang kita ni sensitif lebih. Bila jiran marah anak kita kata jiran tu tak suka anak kita. Dia kalau nak mendidik sama-sama, dia kena kerjasama. Maknanya boleh sama-sama marah, boleh sama-sama hukum, boleh sama-sama tolong, sama-sama semua. Payah kan? Kan? Itulah Islam yang sebenar, yang zaman dulu ni. Kita duk kata dulu ketinggalan zaman. Itulah Islam yang sebenar. Kita di tanah Melayu ni, dulu dah Islam dah cantik dah. Sekarang ni jadi kacau bilau. Kita kata ini zaman moden. Antaranya bab jodoh pun kata, zaman ni anak-anak cari jodoh sendiri. Zaman dulu bolehlah mak tolong cari, ayah tolong cari. Padahal dalam Islam memang mak bapak yang carikan jodoh anak perempuan, bukan cari sendiri. Cari sendiri ni hilang sifat malu. Kan? Jadi tergedik-gedik. Itu bukan cerita zaman moden. Banyak mak ayah jawab macam tu bila anak perempuan dia tak kahwin-kahwin, dia kata zaman sekarang cari sendirilah. Ni bukan masalah zaman, ni ajaran dalam Islam. Anak perempuan memang tanggungjawab ayah.
untuk mencarikan jodoh dia. Jangan sampai dia pergi cari sendiri. Sebab bila dia pergi cari sendiri, apa akan berlaku kat dia? Dia hilang malu kan. Sebab nak cakap I love you bagi seorang perempuan tu, kena hilang malu sungguh. Kan? Lepas tu dia kena jadi itulah sebab berubah. Sebab mak bapaknya pun sama tak faham. Kan zaman dulu bila anak sampai umur, mak bapak dah sibuk dah carikan. Zaman sekarang tak, mak bapak tunggu sampai tengok anak tu dah terlajak tak cari-cari, barulah ada setengah tu tolong cari, ada setengah masih lagi tak apa cari sendiri. Anak pun tak kahwin sampai umur 40. Kita kata jodoh tak ada, padahal tak usaha. Jadi sebenarnya dia ada beza sikit. Kalau lelaki sepatutnya, kalau betul cara kita didik, anak lelaki sepatutnya dia ada agenda hidup dia. Jadi dia pilih nak kahwin ke tak kahwin ke. Kalau lelaki dia memang kita tak boleh paksa, tak boleh suruh. Nak cadangkan boleh. Tak apa. Kalau dia dah cakap macam tu tak apa. Cuma kalau dia tak cakap tu, kalau dia tak cakap, diam, tahu-tahu dah umur 30 dah. Ya, tak kahwin-kahwin. Kita boleh cadangkan. Tapi tak boleh paksa. Anak lelaki tak boleh paksa. Kadang-kadang mak ni cara paksa dia pakai emosi. Kan? Mak teringin lah nak menimang cucu. Bila lah kau nak kahwin? Tu anak lelaki jadi confused. Kalau boleh jangan buat dia confused. Bagi dia betul-betul pasti tentang keputusan hidup dia. Dia nak buat apa? Sebab orang lelaki ni dia khalifah secara umum di atas muka bumi. Dia kena ada agenda hidup. Sepatutnya kita didik tu macam tu. Jadi dia tahu buat keputusan sendiri. Dan kita tahu sebenarnya ada banyak ulama tak kahwin. Sebab ulama ni dia memilih untuk berkhidmat kepada ilmu. Imam Nawawi tak kahwin. Ada lagi ulama tafsir tak kahwin juga. Imam Qurtubi tak silap. Tabari ke Qurtubi salah seorang. Itu tak kahwin juga. Dan ada beberapa ulama yang memang memilih untuk tak kahwin. Tak ada masalah. Dia sebab tu kalau lelaki, cara dia buat keputusan ni Allah bagi sebenarnya. Lelaki dia ada kemampuan tu buat keputusan yang kita tak boleh nak faham. Dia kalau kita kata rugilah dia tak ada zurat keturunan, kahwin pun belum tentu ada. Jadi dia punya kaedah, kan kita gini, kita tak boleh buat keputusan berdasarkan apa yang belum pasti. Sekarang buat berdasarkan apa yang pasti. Sekarang apa yang pasti ialah sekarang. Kaedah dia dengan istikharah dan istisyarah. Jadi dia kena buat keputusan berdasarkan dia minta petunjuk Allah mana yang lebih baik. Sebab Allah yang lebih tahu tentang apa yang lepas, apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu, kan? Kemudian istisyarah ni dia kena bincang dengan orang-orang yang ada autoriti. Jadi misal katalah macam Imam Nawawi kan, dia pilih untuk tidak berkahwin sampai umur 40 lebih kan, sampai meninggal lah, sebab dia meninggal pun umur 40 lebih kan. Baik, dia pilih tu kena berdasarkan istikharah, minta petunjuk Allah. Allah tunjukkan ni jalan terbaik untuk kamu, sebab kamu punya khidmat kepada ilmu akan jadi sangat luar biasa kalau kamu tak kahwin. Memang betul kan? Khidmat Imam Nawawi kepada ilmu sangat luar biasa sampai kita sekarang siapa tak kenal gitu. Hadis 40 kan, Riyadhus Shalihin. Tu susunan Imam Nawawi tu kitab yang sangat manfaat untuk kita semua. Jadi dia pilih tak kahwin sebab dia nak khidmat kepada ilmu. Zaman sekarang ni masalahnya pilih tak kahwin sebab fobia. Itu tak boleh. Jadi dia memang tak ada manfaat apa pun pada Islam. Ulama ni dia sebab ada manfaat yang sangat besar, kan? Dan bukan semua ulama tak kahwin pun, banyak juga yang kahwin, kan? Imam Syafi'i contohnya ada banyak isteri dia. Kenapa? Sebab nak faqih dalam fiqh. Jadi fiqh tentang wanita ni kan, dia nak faqih yang tu dia kena kahwin isteri lebih daripada satu supaya dia boleh lebih faqih tentang wanita. Jadi sebenarnya keputusan yang dia buat adalah kerana Allah gitu, demi agama, demi agenda hidup dia. Ini anak lelaki sepatutnya dia tahu agenda hidup dia. Katalah dia nak memperjuangkan agama Allah dari jalan mana? Ada banyak jalan kan. Misalnya dia nak pakai jalan jadi seorang yang haraki, pejuang haraki pergi Gaza. Kalau macam tu dia kena, kalau nak cari isteri ataupun tak kahwin sekalipun, dia kena decide atau buat keputusan berdasarkan dia rasa mana yang akan bagi dia manfaat lebih besar antara kahwin dengan tidak, dengan agenda hidup dia yang dia nak laksanakan sebagai seorang pejuang Islam di Gaza contoh. Okay, ada lagi mungkin yang pilih jalan ilmu contoh kan, saya nak jadi ulama. Okay, dia buat keputusan dengan ada pasangan ataupun tak ada, mana yang akan lebih baik untuk khidmat dia kepada agama Allah.
Jadi anak lelaki dia boleh buat keputusan macam tu. Perempuan dia lain sikit. Tengok berapa banyak hari ni orang perempuan tak mau kahwin sebab fobia. Isu rumah tangga dalam yang banyak berlaku dalam masyarakat kita yang duk masuk berita tu membuatkan banyak orang perempuan tak mau kahwin sebab takut. Tapi kenapa orang lelaki kahwin lagi? Tambah bini lagi kan. Padahal dia baca berita yang sama kan. Sebab sebenarnya bila tengok berita-berita ni wanita lebih banyak emosi. Jadi wanita tu dia memang banyak buat keputusan pakai emosi. Sebab itu dia boleh dipaksa untuk kahwin. Sebab kadang-kadang dia punya keputusan tak kahwin tu bukannya rasional, memang emosi. Dan kebanyakan emosi. Kalau ada yang rasional betul tu jarang sangat-sangat. Ada memang pasti ada kan, tapi jarang sangat-sangat. Jadi Islam ni dia bagi kaedah umum. Sebab kebanyakannya emosi, maka kita boleh paksa dia. Saya ingat dulu ada student saya kat UiTM dulu. Tiba-tiba dia datang jumpa saya, dia cakap, "Ustazah, saya rasa saya tak nak kahwin." "Kenapa?" Saya tanya, "Kenapa?" "Sebenarnya apa orang lelaki nak pada kita?" Dia boleh fikir gitu. Orang lelaki nak apa pada kita? Nak kahwin, lepas kahwin dah beranak pinak, lepas tu tinggal. Lepas tu pergi cari perempuan lain pula lagi muda. Lepas tu dia nak apa pada kita dia? Okay, saya tanya, ni pasal apa ni kan? Boleh fikir macam tu pasal apa? Ada cerita apa ni? Dia mesti ada cerita. Dia takkan tiba-tiba kan? Rupanya mak dia macam tu. Jadi dia membesar dengan ibu seorang je sebab ayah dia tinggalkan mak dia, kahwin dengan perempuan lain. Akhirnya fobia, dia tak mau kahwin. Sebab dia kata orang lelaki tu cuma nak ambil madu je, sepah dibuang. Istilahnya. Kan? Jadi kita ni macam akhirnya terlantar, dia tengok macam mana mak dia susahnya nak membesarkan anak-anak kan, ramai pula anak-anak dia kan. Jadi ya. Tapi kan kita tak boleh buat keputusan berdasarkan fobia macam tu. Itu benda yang tak pasti. Itu kan rumah tangga mak, bukan rumah tangga kita. Anak lelaki boleh boleh je nak tanya bagi dia fikir, kadang dia tak fikir. Cuma jangan sampai anak tu rasa tak selesa. Jangan sampai dia rasa tak selesa sampai tak mau balik kampung kan. Asyik kena tanya. Kan ampau raya sekarang ada tulis tau. Tulisan dia, jangan tanya bila saya nak kahwin. Ni ampau orang bujang punya. Sebab apa? Penat ditanya. Sebenarnya boleh mak nak tanya nak kahwin bila. Sebagai anak lelaki dan sebagai lelaki, dia sepatutnya lebih rasional. Dia tak pakai emosi lah. Jangan sampai nanti dia akhirnya kahwin je lah, mak syik tanya je. Itu biasanya perempuan yang buat keputusan macam tu. Lelaki sepatutnya tak. Kalau dia seorang yang kita didik dengan betul, dia boleh buat keputusan sendiri, dia akan kuat jiwa dia. Dan dah tak kisah orang nak cakap apa, yang penting aku buat keputusan ada sebab. Ataupun kalau kita lagi bijak, kita boleh cuba pastikan dia buat keputusan tak kahwin lagi sekarang ni sebab ada agenda hidup dia, ada target dia, ada wawasan dia ke, ataupun sebab dia malas fikir. Tu boleh kalau nak cuba pastikan. Kalau sebab dia ada wawasan, ada agenda hidup dia, kita biarlah, ikut dia. Nak kahwin tak kahwin ikut dia. Tapi kalau sebab dia malas fikir, tak reti nak cari jodoh kan, nak cakap dengan mak malu, ada juga gitu kan. Nak bagi tahu kat mak tolong cari, malu. Ada yang macam tu. Kita nampak dia macam tak ada hala tuju kan. Kalau macam tu kita boleh je nak tolong, kita terus offer lah. Terus offer ni mak nak tolong cari ni, nak tak? Ataupun terus offer tu anak jiran tu kan. Anak siapa ke kan, kita dah cadangkan, boleh. Kan sini banyak ni anak-anak. Boleh berbesan Untuk anak lelaki kita boleh cadangkan. Untuk anak perempuan yang masih dara, itu kadang-kadang boleh dipaksa. Tapi tengok dulu, paksa tu bukan paksa yang menyakiti dia, tapi paksa tu lebih kepada untuk kebaikan dia. Apalagi kalau dia buat keputusan berdasarkan emosi. Dan tak nak kahwin sebab fobia, tak nak kahwin sebab takut, rasa tak nak kahwin sebab hidup seorang pun dah okey, dah ada kerja dah semua. Tu emosi tu. Laki perempuan?
Laki. Umur? Oh. Tu kita nak panggil bujang. Memang kalau laki ni memang biar terpulang dia. Sebab depan Allah pun kita takkan ditanya. Ya? Boleh jadi juga. Boleh nak ikhtiar, tak ada masalah. Kita rasa macam dia ni ada orang tutup kot hati dia. Nak pergi berubat, tak apalah. Boleh je nak usaha. Baik. Jadi sekarang ni nak cerita dia maknanya berkenaan dengan orang bijak dengan orang yang sebaliknya kan, yang tak bijak ni kan. Kalau dalam masyarakat kita sekarang, kita selalu letakkan bijak dengan bodoh ni macam mana ukuran dia? Orang yang pandai, cerdik dengan bodoh lah kan, lawan dia kan. Dalam masyarakat kita faham apa? Katalah anak orang tu pandai. Sebab apa kita kata dia pandai? Sebab kat sekolah kan. Sekolah dapat nombor 1 tu pandai kan. Dapat nombor 33 tu tak pandai. Kan? Islam tak ajar macam tu. Ada banyak ni. Ini salah satu lagi ni kefahaman yang kita nak baiki. Yang hari ni yang bawa benda tu adalah penjajah. Yang bawa kepada kita sistem sampai akhirnya kita anggap siapa dapat nombor 1, 2, 3 itu yang pandai, budak pandai. Ni kalau mak-mak pun kalau anak dapat nombor 1, 2, 3 itu yang anak kita yang kita akan bangga-banggakan. Kalau anak dapat nombor 1, 2, 3 ke belakang, yang tu kita malu sebab kita rasa dia tak pandai. Baik, hakikatnya hari ni kita tengok. Berapa banyak orang yang masa sekolah dia dapat nombor 1, 2, 3 tapi lepas dewasa dia jadi orang yang berjaya. 1, 2, 3 ke belakang. Masa sekolah dulu 1, 2, 3 ke belakang. Tapi bila dewasa dia berjaya. Dan berapa banyak juga yang jadi nombor 1, 2, 3 kat depan tu. Tapi bila dewasa dia gagal. Masuk penjara kadang-kadang kan. Buat jenayah. Skamer-skamer tu. Tu tak mustahil budak pandai tu. Kan? Jadi maknanya itu ukuran yang telah pun diletakkan oleh penjajah berkenaan dengan pandai atau tidak. Kalau boleh kita berhenti berfikir itu pandai atau tidak dengan kaedah tengok dia kat sekolah. Kan? Kalau saya lebih suka kita bezakan pandai dengan cerdik. Pandai ni sebab kita belajar. Kalau cerdik dia asli semula jadi. Jadi ada orang cerdik tapi dia tak pandai. Ada orang pandai tapi sebenarnya dia tak cerdik. Yang lebih baik adalah yang cerdik. Sebab cerdik dia boleh jadi pandai kalau dia belajar. Jadi kalau kita ukur lah kan pandainya seseorang dengan nombor 1, 2, 3 kat sekolah tu. Saya rasa Nabi SAW takkan jadi budak pandai lah kalau belajar kat sekolah. Sebab tak boleh baca. Kalau tak boleh baca macam mana nak dapat makan 100 kan? Memang tak boleh baca langsung. Nak jawab exam pun tak boleh. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling bijak kan? Sebab bijak yang Islam ajar pada kita tu adil. Semua orang boleh buat. Orang yang bijak adalah orang yang paling jauh fikiran dia. Yang boleh memikirkan tentang kehidupan lepas mati dan bersiap sedia dengan persiapan-persiapan menuju kematian. Itu yang paling bijak. Jadi semua orang boleh buat. Jadi kita misal kata hari ni kan, orang yang paling bijak, misal katalah kita pergi berjalan sama-sama nak pergi umrah lah contoh kan. Kita nak pergi umrah, satu kumpulan 10 orang. Di kalangan 10 orang ni, kita nak tahu siapa paling bijak, nanti bila sampai kat Mekah tu, kita tengok siapa dia punya bekalan paling cukup. Kan? Yang seorang ni kata, alamak lupa bawa yang ni, alamak, kena bawa ke yang ni? Dia alamak tertinggal tu tak pakai ni, tu tak bijak. Bijak ni kadang-kadang datang daripada pengalaman. Kan? Sebab selalu pergi Mekah misalnya, lama-lama kita dah tahu apa nak bawa. Ataupun kali pertama pergi tapi boleh lengkap juga. Cukup kita punya barang. Lengkap ni bukan makna beg paling besar tu. Beg paling besar tu tak bijak. Kita tak boleh padatkan. Kita kalau nak travel jangan bawa banyak-banyak sangat. Dah beg paling besar, tak larat angkat pula. Kan? Orang lain kena angkat, itu lagilah menyusahkan. Jadi bijak ni makna padat. Kita katalah kita ada alat kan. Kan kadang-kadang misalnya kita nak alat, kita nak gunting pisau, kita akan bawa 2, gunting dengan pisau. Yang lagi bijak ni ada 2 boleh combine sekali. Gunting dan pisau tu dalam satu alat. Jadi dia lebih padat. Kan? Jadi tu kan ada kan alat-alat macam tu. Jadi maknanya kita kena cari yang macam tu lah. Kan? Kalau nak pergi bergelah, contoh kan pergi bergelah, ada orang dia bawa dapur gas. Bawa besar tu lah. Dan bawa besar tu dapur gas. Yang bijak dia tahu cari ada dapur gas bergelah.
Saya ada dapur gas lah, 2 biji boleh masuk satu beg besar tu. 2 biji dapur dalam tu. Orang lain bersatu tu baru sebiji, kan? Tu gas belum bawa. Kan? Ni siap dengan gas, siap dengan dapur, siap dengan periuk, semua dalam beg kecil tu je. Dengan sudu, garpu, senduk semua ada, pisau semua ada. Dalam tu je. Tu sentiasa ada. Orang yang bijak tu semula jadi, orang yang tidak dianugerahkan dengan kebijaksanaan, dia tak boleh jadi bijak, tapi itu dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, nanti adilnya Allah, dia akan ukur kebijaksanaan kita berdasarkan juga kepada anugerah yang dia bagi. Jadi ada orang, Allah bagi anugerah dia cerdik, bijak ni, boleh fikir betul-betul tentang kehidupan akhirat, tapi dia tak fikir. Yang tu akan kenalah azab. Tapi ada orang memang otak dia tak berapa, 3 suku lah kita katakan. 3 suku paling mudah, paling tak bijak. Dekat akhirat nanti kan dia punya timbangan ikut berdasarkan otak 3 suku dia. Jadi takkan ditanya tu, kenapa kamu tak beramal sekian. Sebab dia tak mampu nak fikir benda tu. Sebab kemampuan tu Allah tak bagi kat dia masa kat dunia. Jadi tadi yang saya sebutkan, maknanya orang yang bila kata bijak ni benda yang semula jadi, cerdik istilahnya, cerdik semula jadi. Bijak tak juga. Bijak ni boleh datang daripada pengalaman, bukan mesti semula jadi juga. Boleh datang daripada ilmu. Tapi kalau cerdik cerdik semula jadi, IQ lah istilahnya. IQ ni memang ada, kita semua lahir dengan kadar IQ masing-masing. Biasanya itu faktor keturunan ataupun pemakanan mak dia masa dalam kandungan, kan? Amalan-amalan, kan? Itu semua mempengaruhi IQ dia. Jadi kita lahir je ada ukuran IQ masing-masing. Ada orang mungkin IQ dia besar ni. Dia ada IQ dia macam ni. IQ tu sebenarnya besar ni. Maksudnya kemampuan dia segini. Tapi masa dia lahir mungkin segini je IQ dia terpakai. Bergantung kepada proses pendidikan yang mungkin akan menyebabkan dia boleh pakai IQ maksimum, ada yang menurun. Dan sebenarnya yang berlaku kepada sistem pendidikan kita sekarang, sistem pendidikan yang tersebar dalam masyarakat lah, itu menurunkan IQ kita. Kalau perasan gini, sebab gini, level IQ penduduk Malaysia sekarang sekitar 86 ke 87. Level average purata IQ penduduk dunia antara 90 ke 110. Bermakna kita ada di bawah daripada level IQ purata dunia. Kita ni IQ rendah lah maksudnya, Malaysia. Padahal tanah Melayu dulu tak gitu. Maknanya keturunan nenek moyang kita asalnya adalah golongan bijaksana. Yang kita tahu sejarah Melayu ni kan, antaranya lah yang kita semua tahu, tak ada perbezaan pendapat, ialah bahasa Melayu pernah jadi lingua franca. Pernah menjadi bahasa antarabangsa tanpa kita paksa siapa-siapa belajar. Maknanya ada sesuatu. Kalau kita perasan satu bangsa tu kalau kuat, dia mampu mempengaruhi orang. Kalau nak tengok sekarang contoh Cina yang ada kat Malaysia ni ada kalau kat Kelantan dia nama dia Cina kampung. Dia kecek Kelantan tau. Maksudnya bangsa Kelantan lebih kuat daripada mereka, menyebabkan mereka yang follow. And bahasa tu diikut orang tempatan. Di tempat kita diikut bahasa dia. Slang-slang dia tetap kekal dengan slang dia. Di Indonesia orang Cina cakap Indonesia. Fasih. Tak bunyi langsung slang Cina. Maksudnya bangsa mereka kuat. Nama pun kadang-kadang dah macam Indonesia kan. Contoh lagi, ada lagi bangsa kat tempat kita yang bila dia datang tempat kita dia bentuk bangsa baru. Itu maknanya dia satu bangsa yang kuat kan. Antaranya misalnya Baba Nyonya terbentuk satu bangsa baru. Mamak dia ada bangsa dia kan. Kalau ikutkan kita ada je, banyak je yang kahwin kacukan. Kenapa anak kita tak lahir kacukan? Tak lahir nama bangsa. Contoh kan, orang Turki kahwin dengan orang Malaysia, bangsa Turme. Contoh kan. Tak ada kan? Lahir-lahir kita cuma kata anak kacukan. Dia tak lahir bangsa baru. Jadi maknanya bila lahir satu bangsa baru tu menunjukkan satu bentuk kekuatan. Jadi bangsa Melayu dulu memang ada satu kekuatan yang hari ni yang ada bukti lah sampai sekarang kan. Tu satu bahasa, yang kedua senjata kita. Keris kita tidak ada bangsa lain boleh cipta. Keris tu memang Melayu punya. Dicipta oleh orang Melayu dan sampai hari ni kita tahu tak ada mana-mana bangsa boleh cipta senjata macam keris. Dan orang yang pandai besi dia tahu kan, tahu bahawasanya keris ni adalah senjata yang terbaik. Kalau senjata besi tu keris tu yang terbaik. Jadi maknanya kita ada kemampuan, sebenarnya level IQ keturunan nenek moyang kita itu lebih daripada bangsa lain. Tapi kenapa sekarang menurun? Lebih rendah daripada bangsa lain dalam dunia.
Maksudnya ada proses tu. Pendidikan dan kesihatan. Kesihatan dia akan ada efek kat minda kita. Al-aqlus salim fil jismis salim. Pepatah Arab kata akal yang sihat ada pada tubuh badan yang sihat. Jadi memang bila kesihatan ada masalah, otak kita masalah juga. Kita kalau dah sakit-sakit, otak tak waras dah. Kan kalau dah sakit-sakit tu mulalah nak fikir pun berat je kepala rasa. Kan sakit kepala. Nanti yang kita fikirkan badan kita je, lutut sakit kan, nanti sakit urat lah, sakit saraf, tu je yang kita fikir. Kita tak sempat nak berfikir cerdas. Otak kita tak boleh nak fikir ilmu lebih lagi. Ya. Okay, how about genius dengan born to be. Yang kan kita bentuk dia genius, born to be memang gifted. So, itu adakah dia berkaitan dengan faktor pemakanan atau genetik atau what? Genius born to be ataupun memang born to be genius ataupun gifted. Jadi kalau born to be genius tak gifted lagi lah, gitu. Maksudnya maknanya ginilah, ada orang yang memang lahir-lahir dah ada kelebihan genius dah, memang sejak lahir kan. Ada lagi yang dia genius sebab dibina. Sebenarnya satu kena, bila bincang genius ni, pernah cari tak definisi genius? Apa maksud dia? Yang saya nampak yang tidak explore banyak lah, tapi macam faktor genetik dia. Definisi genius tu sendiri. Bagus soalan ni. Saya memang pernah bincang tu. Masa tu bincang-bincang dengan adik lah kan, dua bapa beradik tu. Kami selalu kat meja makan pun bincang gitu-gitu. Jadi sekali tu bila bincang pasal genius, kan, kita ada beza-beza pendapat. Akhirnya fikir, dah kita ada bincang genius ni apa sebenarnya? Akhirnya kita cari masa tu. Rupanya genius ni tidak ada satu definisi tepat. Dalam Google ataupun kamus mana-mana tak boleh cerita genius ni apa sebenarnya. Jadi akhirnya dalam tu kita jumpa genius ni dibahagikan kepada genius matematik, genius memasak, genius seni, genius. Jadi dia tak ada satu statement orang ni genius, tak ada. Kepakaran pada bidang-bidang tertentu. Jadi maknanya semua orang boleh jadi genius. Genius dengan bidang masing-masing, dengan apa yang Allah dah bagi pada kita dari kecil. Sebab tu saya duk sebut selalu, kita kalau sekarang ni kan dalam sistem kita, membuatkan kita selalu buat hobi ataupun benda yang memang kita suka tu pada masa-masa ujung-ujung kalau sempat. Sebab kita diajar macam tu, benda yang kita suka, kita ada passion, kita ada kemampuan, kita ada kebolehan, kita buat ujung minggu. Sepanjang minggu kita buat benda yang kita tak suka. Itu dah di-train daripada kecil kan. Sampai akhirnya, sampai sekarang kita buat macam tu. Orang kerja pejabat tu, tiap-tiap minggu tu Black Monday. Kan? Isnin je Black Monday. Dia tunggu weekend nak buat benda yang dia suka. Apa yang dia suka? Ada yang suka mancing, ada suka melancong. Apa benda lah yang dia suka masak ke, semua dia tunggu ujung minggu. Padahal sepatutnya yang dia suka tu lah dia kena fokus. Supaya dapat keluarkan genius tu. Okey, kalau kita nak nampak genius ni yang tidak dapat didefinisi kan. Katakan first kita tak boleh dah mengandung dah. Okay, orang-orang yang mengandung try tengok tentang makanan is very important for the brain, develop of the baby also. So jadi mula-mula start jadi mengandung, dia dah didengarkan ayat-ayat, lepas dia untuk cantik, so normal dan sebagainya. Lepas tu dimasukkan lagi dengan faktor pemakanan ibu itu sendiri, all the good things untuk brain development of the baby semua masuk tau. Jadi bila baby itu lahir dengan kuasa Allah, yes, it's very good. I mean, kita boleh nampak betul. Tapi kalau mak bapak ni nak jadikan ini sebagai dia akan starting from dia mengandung. Betul, itulah yang Islam ajar. Kan, untuk membantu support dia menjadi lebih baik. Tapi tetap saja nanti genetik mempengaruhi juga. Dia mungkin akan lebih baik daripada mak dia, lebih baik daripada ayah dia, daripada keturunan dia. And sebab ada support-support daripada makanan, daripada sistem apa yang dia dengar sejak dalam kandungan, tu semua memang ada pengaruh. Maknanya kita panggil tu sebagai proses pendidikan. Proses pendidikan seorang anak bermula 10 tahun sebelum ibu dia kahwin.
Bukan masa mengandung. Kan? Daripada mak tu sendiri macam mana keadaan mak tu. Sebab itu diperintahkan seorang lelaki mencari isteri yang baik. Yang akan menjadi ibu kepada anak-anak dia. Walaupun nanti tak ada anak tu cerita lain. Tapi dia kena sediakan genetik yang baik untuk bakal anak-anak dia. Kan? Jadi dari situ sebab apa yang genetik ni dia boleh diubah. Genetik yang ada dalam badan kita pun kita boleh ubah dengan faktor cara hidup kita, cara kita berfikir, pemakanan kita. Itu boleh memperbaiki genetik kita. Itu sumbangan awal daripada seorang ibu. Ada ibu yang dah korbankan diri dia sebelum kahwin lagi untuk menyediakan generasi soleh dan solehah. Ada ibu yang tak kisah pun. Kan? Tahu-tahu dapat anak, lepas tu baru fikir nak buat macam mana. Kan? Jadi tak sama, itu sumbangan seorang ibu. Jadi maknanya sekarang ni genius itu boleh dibentuk, boleh dibina, tapi kita selalu sebut tetap saja yang bakat semula jadi itu akan boleh mengatasi. Yang dibina tadi, kalau yang dah ada bakat semula jadi tu dibina. Tapi kalau yang dah ada bakat tu tidak dibina, dia boleh tenggelam. Dia kalah. Jadi macam contoh gini lah kan, yang Allah bagi kepimpinan kan, antara lelaki dengan perempuan, Allah bagi lelaki sebagai pemimpin. Maknanya bila Allah bagi macam tu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, Allah dah bagi package kemampuan dia untuk memimpin. Tapi nanti kena ada faktor pendidikan. Kenapa hari ni akhirnya perempuan yang banyak memimpin? Faktor pendidikan. Jadi dia ada bakat semula jadi tapi tak dididik, maka tenggelam lah. Tapi yang akan lebih hebat ialah yang dibagi semula jadi itu kemudian dididik dengan betul, maka dia akan jadi pemimpin paling hebat. Sebab tu akhirnya nanti pemimpin-pemimpin dunia paling hebat lelaki. Perempuan dia tak boleh capai yang tu. Dan sebab dia punya yang semula jadi tu dia tak ada. Yang sekarang berlaku sebab pendidikan ni berat sebelah kepada perempuan, yang menyebabkan perempuan jadi lebih boleh menonjol. Dekat universiti banyak perempuan. Sebab sistem ni membuatkan kita lebih. Antaranya, bila kena duduk mendengar, orang lelaki mana boleh duduk? Akhirnya orang lelaki tak dapat tangkap benda yang dia belajar. Perempuan memang dia boleh duduk diam. Dia melompat yang penat. Kalau orang lelaki, dia belajar dengan cara melompat, berlari tu lagi masuk dalam kepala dia. Tu Luqmanul Hakim ajar anak lelaki tu dia bawa travel. Dia bawa musafir dengan kedai tu kan. Nak ajar anak lelaki dia satu benda. Jadi penat pagi sampai petang tu satu benda je dia belajar. Tapi benda tu cara orang lelaki belajar. Perempuan tak duduk dalam rumah je mak bercerita dah okey dah. Anak lelaki mak bercerita dia dengar macam radio je. Apa dia lah mak cakap ni. Dia tak sama. Jadi sistem ni menyebabkan akhirnya wanita lebih menonjol pendidikan. Tapi kita sebab itulah saya selalu sebut saya tak nak. Kalau kata saya tak nak, kalau kata perempuan ni kan, kita orang kata perempuan nak kena berdiri sama tinggi semua. Saya tak nak lebih pada lelaki. Sebab saya tahu apa sedang saya buat kalau saya lebih pada lelaki. Yang sedang saya buat adalah saya sedang menghancurkan Islam tu sendiri. Bayangkan kalau nanti kat medan perang tiba-tiba lakinya tak ada, semua penakut. Yang perempuan yang berani lebih semua. Kan? Padahal perempuan kita tahu kekuatan dia setara mana. Kan? Jadi maknanya kalau perempuan boleh ke medan perang, sepatutnya lelaki lebih daripada tu. Baik. Jadi kesimpulannya hari ni adalah macam mana kita sekarang ni nak beramal yang jangan sampai kita melebihkan urusan dunia daripada akhirat. Itu punca kenapa kita dianggap sebagai bodoh tadi. Jiwa yang bodoh ni adalah apabila kita menunda-nunda amal kebaikan. Jadi kita tahu sekarang ni kita boleh buat baik tapi kita kata nantilah, petang nantilah, minggu depan lah. Tunggu dulu. Zuhur ke kan? Tunda sikit je, itu dah maknanya kita dah bukan orang bijak. Kan? Di situ yang Nabi SAW bagi tahu jelaskan juga kepada kita tentang orang bijak adalah orang yang paling bersedia menghadapi kehidupan lepas mati. Jadi tak tunda benda baik. Kalau rasa sekarang tahu apa benda baik kita boleh buat, terus buat. Tak tunggu petang. Kalau kita tunggu, tak cerdik pasal kita dah tahu kita belum tentu hidup sampai petang kan. Tapi tiba-tiba nak tunda juga sampai petang. Tu memang tak cerdik lah. Kan? Ibaratnya macam kita buat kerja, kita kerja, lepas tu kita tahu kita memang tak dapat gaji bulan ni sebab dah ambil gaji bulan lepas. Kan? Tapi kita tunggu juga gaji tu. Tu kan tak cerdik. Kan? Jadi macam tu lah kita kata kita tahu kita mati tak tahu bila tapi tunda juga. Kan? Kita tahu kesempatan beramal tak tahu juga bila kan. Tak tahu kalau berubah fikiran, berubah perasaan kan, berubah niat. Kita tak tahu tapi kita tunda juga.
kan? Itu maknanya orang yang tak bijak, kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua termasuklah dalam golongan yang bijaksana, bukan bijak sini, kan? Bijaksana makin jauh fikiran kita, maknanya semakin bijaklah kita dalam hidup ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafar dan suratul As.